أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Amma ba'd, yang saya muliakan sahabat-sahabat pimpinan Tuan Ikram Malaysia, Syah Alam, Puan Sanadi dan juga khusus Tarbiyah dan seluruh ikhwah dan akhwat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun untuk bersama-sama kita menghayati, mengharungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan hidupnya kita dalam masa 1 jam ini kita dapat mengupas dan dapat merasakan kemanisan dan kelazatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari sama-sama kita melihat mengulang kaji secara ringkas tabiat surah yang diturunkan di Mekah dan yang diturunkan di Madinah. Yang secara umumnya kalau kita lihat perbezaan antara Makkiyah dengan Madaniyah, Makkiyah apa-apa yang diturunkan di Mekah kalau ikut dari segi bahasa yang mudah, apa-apa yang dinisbahkan kepada Mekah maka disebut Makkiyah. Tapi khusus dalam jenis-jenis surah yang ada dalam Al-Quran, bila kita kata surah itu Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan sebelum hijrah. Manakala apabila kita mengatakan surah itu Madaniyah, maka kita akan klik bahawa surah itu dinisbahkan kepada Madinah. Tapi lebih tepat lagi kita mengatakan bahawa surah itu adalah merupakan apa-apa yang diturunkan selepas hijrah. Walau diturunkan di Mekah, kita namakan dia Madaniyah. Baik, surah ini diturunkan sekitar beberapa perbualan-perbualan sahabat Nabi SAW. Sama ada sahabat yang benar-benar jitu bersama dengan Nabi SAW, ataupun sekelompok orang-orang munafik yang hidup bersama dengan mereka. Mereka pernah berbual dan bertanyakan kepada Nabi SAW, "Lau na'lam ayu amal ahabba ila Allah la'amilnahu." Sekiranya kami tahu, atau kalau kami tahu apakah amalan terbaik yang disukai oleh Allah SWT, kalau kami kerjakannya, sudah tentu kami akan laksanakannya. Lalu apabila turun ayat yang berkenaan dengan jihad, mula sebahagian daripada mereka mengeluh. Sebelumnya mereka seolah-olah menggambarkan bercita-cita, kalau ditunjukkan kepada kami amal yang terbaik, kami nak amalkan, kami nak kerjakan. Seolah-olah apa yang mereka tanya itu seolah-olah nak minta supaya jihad itu diizinkan ataupun jihad itu diperintahkan. Ketika itu jihad tidak dibenarkan lagi. Lalu apabila turunkan ayat-ayat jihad, mereka mula mengeluh. Dan antara janji-janji orang-orang munafik, perkataannya cukup indah. Dia mengatakan, "Nahnu minkum wa ma'akum." Dia beritahu kepada Nabi SAW, kami adalah sebahagian daripada kamu dan kami bersama dengan kamu. Ini slogan orang-orang munafik. Tapi realitinya kita dapati tidak sama dengan apa yang berlaku selepas turunnya ayat-ayat jihad. Sebab itu nanti kita akan bertemu dengan ayat, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Baik, surah As-Saff ini, saya percaya surah ini ramai di kalangan kita yang telah menghafaznya. Surah As-Saff sesuatu yang sangat menarik kerana dalamnya ada beberapa kali dalam surah As-Saff seruan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada beberapa kali katanya. Jadi kalau senyap dia tanda tawadhu. Jadi kita akan bertemu 3 kali dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu. Dan dekat sini kita akan tengok seninya Allah SWT memanggil dan menyuruh kita. Pertama sekali kita akan bertemu ya ayyuhalladzina, yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la
taf'alun. Kemudian kita akan bertemu, itu ayat yang kedua. Kemudian kita akan bertemu dengan ayat yang ke-10, ya ayyuhalladzina amanu. Kali ini hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ini ayat yang ke-10. Nanti kita akan tengok pada ayat yang ke-14 pula. Sekali lagi kita akan bertemu, ya ayyuhalladzina amanu. Kali ini kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam, hingga akhir ayat. Ketiga-tiga ya ayyuhalladzina amanu dalam surah As-Saff ini cukup menarik. Pertama sekali Allah SWT sebenarnya akhirnya Allah SWT nak minta kita menjadi pembantu-pembantu pada agama ini. Tetapi Allah SWT tidak akan terus begitu, kerana inilah sifat tarbiyah. Sifat tarbiyah ini ia tidak boleh terus kepada kemuncak, kerana manusia ini mengambil masa untuk berubah. Katakanlah saya ini terlalu hebat, tetapi sebenarnya masa itu adalah sebahagian daripada ilaj. Yang kita pernah ingat ketika Imam Syafi'i berpesan kepada anak-anak muridnya, lan tanalul ilma illa bisittin zakatun wa hirsun wa malun wa ijtihadun wa tulu zamanin. Tempoh masa. Jadi dalam tarbiyah ini Allah SWT merupakan murabbi yang paling tinggi. Sini kita panggil dia Rabb. Kita lihat dalam surah As-Saff ini Allah SWT letakkan ia berperingkat-peringkat. Walaupun manusia ini gopoh nak cepat, tapi beginilah yang kita harus belajar. Pertama sekali Allah SWT dalam ayat yang kedua, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu bercakap tapi tak kotakan? Akan timbul kesedaran, akan timbul rasa bersalah. Maka ketika itu kita akan mengemaskan diri kita. Dalam tarbiyah kita semua sebenarnya mengemaskan diri kita. Orang-orang yang bersama kita sentiasa kemaskan. Apa yang kita kemaskan nanti kita bincangkan. Mengemaskan diri bila dicabar oleh Allah SWT. Kenapa kamu hanya pandai bercakap tapi tak buat? Kemudian Allah bila dah menerangkan beberapa ayat berikutnya, Allah pindah kepada ayat yang ke-10, ya ayyuhallazina amanu yang kedua, berlaku tawar-menawar. Hal adullukum, nak kalau aku tunjukkan kepada kamu. Belum lagi perintah. Tetapi ayat yang ke-14 dia telah berubah. Ketika itu Allah telah menanamkan kefahaman dan kejelasan, maka dia berubah menjadi fi'il amar, kunu, jadilah pembantu-pembantu. Ketika itu kita dah rasa bersedia untuk menerima proses yang kita katakan. Nanti kita akan kembali balik bila sampai ke peringkat berkenaan ini. Cuma saya introkan dulu dengan beberapa ya ayyuhallazina amanu. Kita bagi peluang sahabat-sahabat yang baru sampai untuk bernafas dan mencari tempat lokasi yang strategi. Rasa-rasanya di depan ni kalau duduk bersila pun akan rasa tenang juga. Ya, jazakumullahu khairan. Baik. Allah SWT dalam surah As-Saff memulakan selepas a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dimulakan dengan tasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Satu kenyataan telah bertasbih pada Allah SWT segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Perkataan tasbih menggambarkan menyucikan Allah, mensucikan Allah, menafikan Allah daripada sebarang kelemahan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sabbaha. Dan cuba bayangkan apabila kita bertemu dengan ayat ini, kita cuba merasakan maknanya. Apabila diberitahu kepada kita segala apa yang ada dekat langit dan segala apa yang ada di bumi bertasbih pada Allah, apa yang kita akan rasa? Barangkali kita akan rasa malu. Segala yang kat langit dekat bumi bertasbih pada Allah, yang hidup dan yang mati, yang bergerak dan yang jamid, yang tak bergerak, batu, pasir, ataupun yang bergerak, binatang, air dan sebagainya. Semuanya yang ada di langit dan ada di bumi, semuanya menyucikan, mensucikan Allah SWT, bertasbih pada Allah.
Ketika itu kita rasa malu. Siapakah kita yang degil dan keras ini? Bila kita lalu sebelah pokok, sebenarnya pokok berzikir. Bila kita mendengar kicauan burung, burung berkicau, itu sebenarnya berzikir. Bila kita mendengar bunyi air deruan, itu semua berzikir. Geseran daun dan sebagainya, ketika itu kita teringat ayat ini, kita rasa malu pada Allah SWT. Tetapi bukan hanya setakat malu, malah kita akan rasa takut kerana mereka ini sentiasa menyucikan Allah. Dan pada bila-bila masa saja kalau Allah perintahkan mereka untuk memusnahkan kita, mereka akan taat pada Allah SWT. Batu, gunung, ganang, bukit yang bila-bila masa saja akan meledak daripada dalam tanah, semuanya bersedia untuk bertasbih pada Allah dan sentiasa bertasbih pada Allah, bersedia untuk taat perintah Allah. Cuba bayangkan, kalaulah Allah perintahkan pada mereka ini untuk memusnahkan kita, maka ketika itu bila-bila masa saja mereka akan taat. Dan kemudian Allah SWT akhiri ayat ini dengan nama-namanya. Dan saya tutup selalu mengkaji, kenapa Allah memilih nama ini dan nama itu, nama-nama Allah yang hebat ini, kenapa Allah susun begitu dan pasang-pasangkan dia. Dalam konteks ayat pertama surah As-Saff ini dicantumkan wa huwal azizul hakim. Al-aziz maknanya diterjemahkan kat sini yang berkuasa. Tetapi berkuasa bukan hanya berkuasa, tetapi berkuasa yang dicantumkan dengan bijaksana. Sebab ada makhluk-makhluk yang mengaku berkuasa, ada kekuatan, ada kuasa, tetapi tidak ada kebijaksanaan. Dan ia seolah menjijikkan dan menakutkan dan membencikan. Tetapi ini ada kuasa, gagah kuasa, tetapi disertai dengan namanya yang kedua, iaitu Al-Hakim, bijaksana. Maka timbul rasa kasih dan sayang. Akan timbul rasa takut sebab dia sangat Al-Aziz, sangat berkuasa, sangat kuat, sangat gagah. Tetapi gagah Allah SWT ini disertakan dengan namanya dan sifatnya yang bijaksana. Maka apabila kita melafazkan Subhanallahi ma fis samawati ma fil ardh, kita akan rasa malu, kita akan rasa gerun, akan rasa takut. Wa huwal addan, sedangkan dia iaitu Allah itu sangat berkuasa, sangat gagah, tetapi bijaksana. Dua sifat yang diletakkan kat sini. Saya untuk mengatakan Allah meletakkan nama-namanya di situ dan memadankan dengan nama yang lain, melambangkan makna yang cukup berkesan apabila kita membaca. Segala yang ada dekat langit, segala ada yang dekat bumi. Baik. Dalam balaghah, dia ada satu istilah dia panggil jumlah i'tiradiyah, dan satu lagi dia panggil iltifat. Iltifat ini perkataan laffa. Kalau benda itu bergulung-gulung, apa sayur yang bergulung-gulung? Sayur apa yang bergulung-gulung? Kobis. Maka dalam bahasa Arab, kobis itu ialah gulung-gulungan. Dia panggil malfuf. Sebab apa? Sebab daun tindih-tindih, dia panggil malfuf sebab gulung-gulung, bertindih-tindih antara satu sama lain. Dalam balaghah dia panggil iltifat, iaitu bila keluar satu macam ni, keluar lapisan yang kedua. Dan iltifat pula membawa maksud mengalihkan. Iltifat ini dalam balaghah yang mudah kalau kita baca surah Al-Fatihah. Cuba kita lihat. Alhamdulillahirabbil alamin, satu kenyataan. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tiba-tiba ayat itu bertukar. Daripada tadi mengatakan Maha Suci Allah, Dia yang begini-begini, tiba-tiba Iyyaka na'budu, kita bercakap dengan Allah pula. Ayatnya tadi segala puji bagi Allah, Dia bersifat dengan Ar-Rahmanir Rahim, menguasai akhirat. Tiba-tiba ayat itu bertukar. Suasana ayat itu, Engkaulah yang kami sembah dan Engkaulah yang kami mohon pertolongan. Ini contoh iltifat, perubahan mengejut. Ayatnya mendatar, tiba-tiba bertukar pada ganti nama yang kedua. Engkaulah yang kami sembah. Patutnya tadi sebutlah Engkaulah segala puji buatmu, Engkau. Kan? Patutnya segala alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan kan. Patutnya disebut segala puji bagi kamu. Engkaulah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Engkaulah yang tidak begitu. Dialah. Kemudian tiba-tiba Engkaulah yang kami mohon, Engkau sembah, Engkaulah yang kami mohon pertolongan. Ini dia panggil iltifat, perubahan mengejut daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Dalam surah As-Saff ini dimulakan dengan segala puji bagi Allah,
segala yang ada di langit dan bumi ini bertasbih pada Allah, dan dia bersifat dengan gagah berkuasa tadi, dan dia maha bijaksana. Tiba-tiba ayat itu terus iltifat, bertukar, mengejut. Wahai orang-orang beriman, ketika kita merasa kerdil, ketika kita merasa takut dengan Allah yang bersifat dengan aziz dan hakim tadi, kita bayangkan tadi segala yang ada kat dalam pokok-pokok, batu, gunung, ganang, semua bertasbih pada Allah. Kita dah rasa hebat dan kuasanya Allah. Tiba-tiba Allah panggil kita, wahai orang-orang beriman. Kita akan rasa tersentak. Kalau tak tersentak kan, lepas ni buat-buatlah tersentak. Tiba-tiba Allah panggil kita. Ini contoh iltifat. Wahai orang-orang beriman, Allah panggil kita dan kita tersentak. Ya Allah, akulah orang yang mengaku beriman. Engkau panggil aku, ya Allah. Apa yang kau nak beritahu? Apa yang aku buat, ya Allah? Kau panggil aku, ya Allah. Dan bila kita membayangkan seruan itu, kita terus ditanya. Dan setiap soalan perlukan jawaban. Lima taqulu nama la taf'al. Kenapa engkau bercakap dan tidak melaksanakan apa yang kau cakap? Maka kita akan mengkoreksi diri kita semua. Apakah aku ini merupakan orang yang bercakap tapi tak buat? Dan Allah sambung lagi dengan ungkapan, dengan kenyataan yang cukup menakutkan kita. Kabura maqtan 'inda Allah. Maknanya amat besar kemarahan, kebencian Allah kepada orang-orang yang bercakap tapi tidak mengkotakan. Sebab itu dalam tarbiyah kita menekankan konsep iman, mihwar imani itu, dan kemudian mihwar suluki ataupun akhlaki itu. Sebab ini asas yang perlu dibaiki. Kita nak melahirkan orang yang beriman, kemudian akhlaknya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kita mengaku beriman, Allah pertikaikan, tanya kita macam mana akhlak kita. Akhlak kita adalah kita jenis orang yang bercakap tapi tak buat apa yang kita cakap. Dan ia tidak boleh hanya disyarahkan, ia perlu dikoreksi, ia perlu disemak, ia perlu dibetulkan, ia perlu diingatkan. Dan sebab itu kita memerlukan pada halaqah pada setiap minggu untuk diingat, dibetulkan, diingat, dibetulkan, diingat, dibetulkan, sehingga kita betul-betul dicanai dan dibentuk. Dan Imam Hasan Banna menggunakan istilah sehingga kita dicetak begitu kuat, dicetak, digunakan begitu. Baik. Apabila kita membayangkan segala yang di langit di bumi bertasbih pada Allah, dan Allah itu sifatnya Al-Aziz, gagah, perkasa dan berkuasa, tetapi dia berkuasa itu dalam bijaksana. Ia tidak hentam sebarangan, tapi dia penuh dengan bijaksana. Dan tiba-tiba kita terperanjat, iltifat tadi, kita dipanggil wahai orang-orang beriman, dan kita serba salah, terpaksa menjawab, ya Allah, engkau memanggil aku ada apa? Lima taqulu nama la taf'al. Kenapa engkau bercakap tapi tidak mengkotakan, melaksanakannya? Dan Allah kata kabura maqtan 'inda Allah. Kemurkaan Allah yang sangat besar apabila kamu bercakap tapi tidak melaksanakannya. Maka berlakulah sentakan pada kita rasa bersalah, rasa berdosa, rasa tak kena. Kerana sepanjang hayat kita akan kita dapati banyak benda dalam kita. Kita akan sentiasa mencari kelemahan kita. Ya Allah, memang aku selalu cakap tapi tak apa. Ya Allah, ya Allah, ya. Kita akan rasa suasana ini. Dan Allah SWT cukup seni dalam berinteraksi dengan kita. Dia terus memujuk kita pada ayat yang keempat. Pujukan yang pertamanya, dia mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Selepas Allah SWT menyebutkan kabura maqtan, dia sangat marah, sangat besar kemurkaannya, tiba-tiba dipujuk pada ayat yang keempat itu, sesungguhnya Allah sangat sayang. Maka kita yang membaca ini akan terasa. Dalam bahasa Arab, dia letakkan satu yang positif, satu yang negatif, satu yang ijabi, satu yang salbi. Satu seolah Allah marah, tapi untuk menghilangkan kemarahan supaya kita tidak dimurkai oleh Allah, supaya kita tidak terus dimarah oleh Allah, Allah SWT menawarkan dan beritahu ada benda yang Allah sangat sayang. Maka kita dengan begitu pantas akan menyahut, aku akan buat apa saja yang Allah sayang pada aku, sehingga kemurkaannya kepadaku dapat dihilangkan dan dipadamkan, supaya Allah tak murka pada aku. Kenapa? Aku sangat takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia mempunyai sifat Al-Aziz tadi, dan segala apa yang ada dekat langit dengan bumi ini sentiasa bersedia
mentasbihkan Allah dan bersedia menyahut perintah dan arahan Allah SWT, maka kita jadi kerdil dan takut pada Allah dan takut kepada makhluk Allah yang ada di sekeliling kita, kerana mereka sentiasa bertasbih pada Allah. Maka kita akan cuba untuk melaksanakan apa sahaja tawaran Allah untuk supaya Allah tidak murka pada kita. Dan Allah SWT beritahu bahawa sungguhnya Dia sangat sayang, sangat suka kepada orang yang yuqatiluna. Yuqatiluna di sini menunjukkan berada dalam keadaan bersungguh-sungguh, bermati-matian. Disebutkan kat sini kalau kita yuqatil, bunuh. Tapi maksudnya seseorang yang nak membunuh itu biasanya dia akan membuat persiapan dan kesungguhan yang paling optimal, sehingga dia meminjamkan perkataan membunuh kerana ia melambangkan kesungguhan yang sangat bersungguh-sungguh dan berjuang dalam keadaan yang bersungguh-sungguh. Alladzina yuqatiluna fi sabilihi, dalam jalannya, dalam jalan Allah, dalam keadaan yang tersusun. Ya, semua orang barangkali dia bersedia untuk berjuang dalam keadaan bersendirian, tetapi Allah SWT sangat sayang. Ya betul, orang yang berjuang pada jalannya bermati-matian, tetapi bukan mengikut kepala dia sendiri, mengikut selera dia sendiri, mengikut rasa apa yang dia nak. Tetapi orang yang bersungguh-sungguh berjuang ini, dia kena memastikan juga, maknanya sanggup untuk mati pada jalan Allah, tapi bukan mati saja terjun terus begitu, tetapi sanggup pula untuk disusunkan. Dan bukan senang untuk menyusun, kerana orang yang hamasah, orang yang sedang bersemangat, sanggup untuk buat apa sahaja demi Allah, dia akan begitu bersemangat. Dalam keadaan dia bersemangat itu, bukan senang untuk disoftkan dia. Sebab kadang-kadang dia rasa nak pergi laju, kadang-kadang dia nak pergi cepat. Sebab apa? Memang dia dibakar semangatnya. Tetapi dalam keadaan dia bersemangat, dia tetap berdisiplin untuk dimasukkan ke dalam soft. Dan dalam keadaan softnya itu nanti bagaikan bangunan yang tersusun. Kalau menyusun orang yang tak berjuang, semua lembik-lembik, gak-gak mana lebih senang dengan bersusun dengan orang yang berjuang. Orang yang lembik-lembik, tolak sana, tolak sini, susun, senang saja kan? Tapi ayat ini menggambarkan, Syekh Hawa kata apa? Orang yang berjuang ni tengah semangat, tiba-tiba diminta watu, susun, tunggu dulu, ikut suatu, banyak arahannya, banding kepada dia. Inilah yang Allah sayang. Nampak tak? Bukan ikut kepala dia sendiri saja. Dan dia diminta untuk bersemangat, tapi waktu yang sama diminta untuk berdisiplin. Sungguh indah kalau kita lihat. Dan orang yang macam inilah yang Allah sayang. Ada orang dia semangat pergi zoom terjun saja, habis kita. Tapi tidak, Allah nak kita menyusun. Sebab bila disusunkan begitu, berarti ia penuh dengan pengamatan dan kajian, menunggu arahan dan keputusan. Dan keputusan itu dibuat selepas meninjau dan mengkaji, meneliti dan sebagainya. Dan benda ini menjadi satu set lengkap. Dan inilah yang mengatakan menggabungkan di dalam jamaah yang tersusun, dan jemaah yang bukan hanya sekadar mengeluarkan arahan dan membakar semangat orang, tetapi akhirnya menyusun sehingga dijadi seperti bunyan marsus. Dan selepas Allah SWT menggambarkan, melahirkan, Allah sangat sayang kepada orang yang akhirnya berjuang pada jalannya dalam keadaan tersusun, Allah SWT membawa sejarah supaya apa? Jangan lupa kita membaca surah Al-Fatihah, dan saya selalu ulang bagi ini. Kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan sebagaimana yang kau pernah bernikmat kepada mereka. Maka ketika itu Allah datangkan dua kisah supaya kita nampak bila nak berjuang pada jalan yang tersusun ini, jalan yang kita kata berjuang bermati-matian pada jalan Allah ini, tapi dalam keadaan tersusun. Allah paparkan dua kisah Nabi, kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Isa. Kedua-dua Nabi ini adalah merupakan orang yang telah dikatakan an'amta alaihim, yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Sebab itu ia tidak boleh dipisahkan. Kita akan mencari contoh, kita akan mencari benchmark bagaimana yang dikatakan berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tersusun, dalam keadaan seperti bunyanun marsus. Maka kita teringat, dan Allah SWT buat petikan
sinopsis yang pendek saja, tapi bila teringat kisah ini kita akan melihat perjuangan Nabi Musa secara lebih besar. Cuma petikannya pendek saja. Dan ingatlah, wa iz qala Musa liqaumi, ketika Nabi Musa bercakap pada, sebab apa kita sedang bercakap dalam saf perjuangan, saf, dan bila ada saf ada pemimpin dan ada pengikut, dan ditunjukkan contoh Nabi Musa dan pengikutnya, dan lihat bagaimana keluhan seorang pemimpin terhadap pengikutnya. Kalau kamu betul-betul nak masuk dalam perjuangan ini, kamu kena lihat beberapa contoh-contoh bagaimana pemimpin dan pengikutnya supaya kamu boleh masuk dalam saf yang tersusun ini. Dan perhatikan bila Allah bawa dua kes ini, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi. Tengok dialog ini cukup besar makna. Ya qaumi, wahai kaumku. Pemimpin Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel. Saya katakan dia petik saja. Ya qaumi, lima tu'dzunani, kenapa engkau melukai aku? Ingat, apabila kita masuk dalam saf, kita ada pemimpin, dan kita tidak boleh melukakan pemimpin. Kerana yang dikatakan bunyanul marsus ini, kita terikat antara pemimpin dan keputusan-keputusan arahannya, dan dia menagih kepada ketaatan, dan dia menagih akhlak juga. Dan sebab itu Syekh Dr. Jumaah Amin sentiasa berpesan ketika dia datang begitu dengan Syekh Mahmud Izzat, sentiasa berpesan iman akhlak, iman akhlak, diulang banyak kali. Sebab apa? Dia mengatakan bahawa ini contoh akhlak. Kita mengaku beriman, kaum itu mengaku beriman, kaum itu mengaku menjadi pengikut pada Nabi Musa, konon-kononnya masuk dalam saf yang dipimpin oleh Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa sebagai pemimpin mengeluh bukan mengeluh yang haram, mengeluh yang menunjukkan bahawa bagaimana perangai pengikut ketika berinteraksi dengannya. Dan ia berkaitan dengan akhlak seorang pengikut kepada pemimpinnya. Lima tu'dzuna, kenapa engkau sakiti aku sebagai pemimpin? Wa qad ta'lamuna anni rasul, engkau yakin, engkau tahu yang aku inilah wakil Allah kepada kamu semua. Nampak? Dan di sini sebentar lagi kita akan sebutkan bagaimana Said Hawa dalam kitab Asas fi Tafsir. Kerana Said Hawa ini salah seorang daripada marja', pemimpin dalam gerakan Ikhwan Muslimin di Syria, dan dia menyahut seruan Imam Hasan Banna untuk menyempurnakan beberapa. Imam Hasan Banna tak sempat menulis buku yang banyak, dan dia mengharapkan akan ada orang-orang Ikhwan yang akan menerangkan al-asas, asas-asas dalam tafsir, asas-asas dalam sunnah, asas-asas dalam fiqh. Dan dalam fiqh sempat Syekh Sabiq dalam fiqh sunnah mengarang buku itu supaya semua orang kembali pada sunnah. Dalam tafsir dia mengharapkan ada orang di kalangan ikhwan akan menulis tafsir besar, dan akhirnya Fizilal keluar, dan akhirnya keluar lagi asas fi tafsir sebagai menjadi rujukan sumber ilmu, asas fi sunnah, asas dalam sirah pun supaya ada rujukan kepada orang-orang yang kemudian. Dan ketika Said Hawa dalam kitab tafsirnya dia mengatakan, perhatikan ayat ini, ketika Nabi Musa bercakap pada kaumnya itu, wahai kaumku, lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasululaikum falamma zaghu, dan apabila mereka mula cenderung untuk menyeleweng, ada sedikit hati nak menyeleweng, Allah dapat kesan apabila disembunyikan, maka azaghallahu qulubahum, Allah akan jauhkan lebih daripada apa yang kita niatkan itu. Cukup bahaya bila ada terdetik untuk menyeleweng, dan Allah tak akan simpan orang itu dalam saf. Malah Allah akan apa? Tengok ayatnya cukup benar. Falamma zagu, mereka yang memulakan dulu untuk seleweng. Dan bila mereka mula nak seleweng, maka Allah akan nak sangat azaghallahu qulubahum, Allah selewengkan mereka lebih teruk daripada apa yang mereka cuba sembunyikan daripada pemimpin itu. Wallahu la yahdil qauman fasiqin, dan Allah takkan bagi hidayah kepada orang yang fasik, orang yang. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Said Hawa. Sifat Bani Israel ini, dia bermula dengan menyakiti Nabi Musa AS, sedangkan mereka tahu baginda adalah seorang Nabi. Ia sangat berkaitan dengan akhlak sebenarnya. Sebab itu kita dalam tarbiyah kita, jemu tak jemu, suka tak suka, kita akan ulang dalam mihwar kita, iman akhlak, iman akhlak, iman akhlak. Sebab ini yang menjadi asas perjuangan. Kalau tidak ada akhlak, walaupun ada iman, mengaku saja beriman, segala-galanya akan terungkai.
lihat bagaimana pengikut Nabi Musa ini yang mengaku duduk dalam saf, apabila dia mula menyakiti pemimpin. Sebab itu kena berhati-hati bila kita menjadi pengikut, kena berhati-hati dengan pemimpin, kerana kita kena jaga akhlak. Yang cukup berhati-hati dengan guru, kerana dia adalah pembimbing kita, dan jangan sampai sakiti. Sebab bila kita menyakiti, bergantung kepada niat kita. Kalau kita gembira, puas dapat sakitkan hati pemimpin, puas itu berarti kita berlazat-lazat dalam melakukan maksiat akhlak kita, kan. Dan bila kita rosak akhlak kita, terongkai segala-galanya. Dan bila mula rosak, dia akan rasa tak selesa dengan pemimpin tadi. Dia akan tengok pemimpin tadi, tengok kecil, alah aku lebih hebat, aku lebih pandai, aku lebih tahu, aku lebih aku. Dia jadi macam tu. Alah, dia ingat dia bersama orang taat. Dia mula keluar kata dalam hati macam tu. Dia dah keluar macam tu, maka akan timbul rasa tidak selesa. Dan mula dah dia merancang untuk yang bukan-bukan. Dan sebab itu, yang keduanya, dia akan menyelewengkan diri. Bermula dengan akhlak. Sebab apa? Bila kita akhlak tak senonoh, orang akan tegur kita, kita marah balik. Ataupun kita tegur orang, kita rasa seronok. Aku dapat tegur dia, rasa seronok macam tu. Akhlak kita merudum. Dan bila akhlak kita merudum, kita akan mula terseleweng. Dan bila kita menyeleweng, kita akan membayangkan, macam malah aku ikut lagi, tak nak, tak seleweng macam tu, Allah akan terus campak kita sejauh-jauhnya. Dan akhirnya Allah berjanji, dia tidak akan bagi hidayah kepada orang yang fasik, yang membawa kepada sesat. Akan bagi hidayah lagi, tak ada U-turn. Na'udzubillah. Ini yang sangat ditakuti. Dan ini sangat berkaitan dengan akhlak. Akhlak yang sebenarnya bila kita kata ayat Nabi Musa ini menceritakan suasana bekerja, suasana berjihad, yang kita katakan soffan tadi, yang tersusun. Dan dia menunjukkan satu model, satu contoh kisah Nabi Musa ini. Dan kemudian dicantum lagi dengan kisah Nabi Isa pula. Dan sama macam tadi juga, dia buat petikkan dahsyatnya Al-Quran, dahsyatnya contoh yang kita lihat dalam surah As-Saff ini. Wa iz qala Isa ibn Maryam. Dan perhatikan pula, dengarlah pula apa yang disebutkan oleh Nabi Isa. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kalau kita perhatikan kat sini pula, Nabi Isa pula beritahu kepada kaum dia, wahai Bani Israel, engkau semua dah tahu. Dan ini juga ayat menunjukkan bahawa sebenarnya Nabi Isa diturunkan kepada Bani Israel juga. Ada orang mengatakan Nabi Isa diturunkan kepada orang Rom. Tak tepat, kan? Nabi Isa diturunkan kepada Bani Israel. Dan berlakulah pengkhianat pengikut Nabi Isa ini, dan berpakat supaya orang Rom membunuh Nabi Isa. Dan selepas berlaku itu, ditakdirkan Allah seluruh orang kerajaan Rom dan rakyatnya bertukar menganut agama yang diajar oleh Nabi Isa. Tapi sebenarnya Nabi Isa asalnya diutuskan kepada Bani Israel, pada orang Yahudi juga. Jadi tak apa, itu cerita berkenaan dengan Bani Israel. Tapi apa yang disebutkan dengan ini Rasulullah ilaikum, engkau semua dah tahu bahawa aku ini adalah Rasul Allah, seperti Nabi Musa katakan tadi juga, Rasul Allah kepada kamu semua, dengan keadaan jelas, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, dan catat dalam Taurat dengan jelas bahawa akan ada berita gembira kedatangan seorang Rasul selepasku, iaitu Ahmad. Dan ini kita seolah-olah nak menggambarkan akan ada orang yang mengaku dia patuh kepada pemimpin dia, tetapi bila ada arahan-arahan tertentu untuk beriman kepada seorang Nabi yang selepas itu akan diisytiharkan Nabi SAW Muhammad, maka mereka akan menolaknya. Walaupun mereka mengaku mereka berada dalam saf Nabi Isa AS. Mereka percaya kepada Nabi Isa dan percaya kepada Nabi yang akan datangkan selepas itu. Dan seolah-olah mereka kenal seperti mereka kenal anak mereka sendiri dalam ayat-ayat yang lain. Tetapi kita akan dapati akhirnya mereka akan merongkaikan, mereka akan menafikan, dan mereka akan menolaknya. Falamma ja'um bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin.
Dan maka ketika ia datang kepada mereka membawa keterangan yang jelas dan nyata, mereka kata inilah sihir yang jelas dan nyata. Walaupun mereka telah mengaku bahawa Nabi Isa itu ialah Rasul kepada Allah, jelas dalam kitab Taurat yang dibekalkan dengan penerangan, tetapi mereka akan menolaknya. Baik. Dan kalau kita perhatikan ayat yang ke-7, dan dengan jelas Allah SWT menyebutkan waman adzlamu, dan tidak ada yang lebih zalim lagi daripada orang yang mengadakan perkara dusta terhadap Allah. Waman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila, sedangkan ia diajak kepada Islam itu sendiri. Selepas Allah SWT menghantar Rasul, selepas Allah SWT menghantar guru-guru yang menerangkan, yang mengajak dengan jelas, tetapi selepas dia diajak dengan jelas itu, mereka masih menolak lagi. Siapa dia yang lebih zalim daripada itu lagi? Selepas mereka yakin, selepas mereka faham, diajak, diberikan penjelasan dengan seyakin-yakinnya, tapi masih menolak lagi, seolah siapakah yang lebih zalim lagi? Ada yang lebih zalim seperti itu? Soalan pertanyaan yang disebutkan oleh Allah SWT. Dan oleh kerana itu, Allah SWT tak akan bagi hidayah kepada orang yang memilih untuk jadi zalim. Setengah orang akan faham, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, Allah tak akan bagi hidayah pada orang zalim, iaitu kita akan kata kesian orang zalim tak dapat hidayah. Orang Melayu biasa dia faham macam itu. Tapi kalau kita lihat balik ayat ini, kenapa dia zalim? Kerana dia telah diberikan penjelasan, dia telah diberikan penerangan, dia telah dihantarkan kepada Rasul untuk mengajak, dan dia menolak. Dan bila dia menolak itu, dia adalah zalim. Dan Allah tak akan bagi hidayah kepada orang-orang yang memilih untuk membiarkan diri dia jadi zalim. Allah SWT Maha Adil. Tapi kadang-kadang kalau kita faham terjemahan dengan mudah, kita kata wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, Allah tak bagi hidayah pada orang zalim. Kesian orang zalim, akhirnya tak dapat hidayah, dia lah teruk. Memang dia teruk, sebab tu Allah tak bagi dia hidayah. Kita terbalikkan macam tu. Kena faham. Kebanyakan orang Melayu dia faham macam tu lah kan, seolah-olah salahkan Allah pula kan. Allah tak akan bagi hidayah kepada orang yang memilih untuk membiarkan diri dia jadi zalim. Kenapa dia zalim? Seolah-olah tak ada siapa yang zalim lagi, iaitu orang yang telah diberikan penerangan, penjelasan, bukti, tapi masih lagi menolak, masih lagi. Sebab tu dia zalim. Dan bila dia zalim, Allah tak akan bagi hidayah pada dia. Dan bila dah ada sifat-sifat yang kita katakan zalim ini, dia tak cukup hanya menafikan, dia tidak cukup hanya menolak, tetapi dia akan terheret kepada kategori yang berikutnya. Dia akan cuba memadam cahaya-cahaya Allah itu. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka sentiasa berusaha. Sebab apa? Tengok terungkainya akhlak tadi, menyakiti Nabi, kalau Nabi Musa, kemudian dia menolak apa yang Nabi kata, walaupun dah tahu tadi, menolak. Dan akhirnya dia mula bukan hanya menolak, dan mula menafikan, dan mula membohongi, dan kemudiannya akan menentang. Ini sifat dia. Yuriduna nurallahi biafwahihim, mereka bercita-cita untuk padam cahaya Allah, dan Allah umpamakan mereka seperti nak padam. Dalam tafsir menyebutkan seperti nak padam cahaya matahari. Sebab gambaran, tapi berarti cahaya Allah itu lebih kuat daripada matahari. Mereka cuba nak padam dengan mulut mereka sendiri, tapi diumpamakan dengan matahari, dan tentunya matahari itu lebih kecil daripada kuasa Allah. Tapi memadam kita mengatakan sebagaikan mereka nak padam cahaya matahari dengan mulut mereka, tapi wallahu mutimmu nurihi, Allah SWT yang akan sentiasa menyempurnakan. Mutimmu itmam, maksud menyempurnakan. Dia tidak kata menyalakan, tapi supaya cahaya itu sentiasa menyala dalam keadaan terpelihara dan tidak akan tersentuh, tidak akan berganjak, tidak akan bergoyang dengan tiupan-tiupan yang begitu lemah. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir terus membenci. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, dialah yang arsala rasulahu, mengutuskan rasulnya bil huda wa dinil haqq, sentiasa berusaha untuk dialah yang telah mengutuskan rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan bawa hidayah, petunjuk dan agama yang berdinil haq liyudhirahu. Perkataan izhar kat sini mau maksud meliputi, melata. Dan sebab itu agama Allah SWT yang kita tengok sifatnya dia akan melata.
selepas kebangkitan Nabi SAW, kita dapati mula berhijrah ke Madinah, kemudian pergi ke selatan, ke Yaman, dan naik ke Syam, ke Syria, ke Iraq, naik sampai ke Mesir, dan terus ke Konstantinopel, dan pergi ke Andalus dan sebagainya. Islam terus berkembang, merata di atas muka bumi ini. Dan suasana bila kita sebut pasal yuzhirahu 'ala ad-dini kulli, kalau kita lihat dia menggambarkan satu makna yang besar, dan hari ini kita merasa bersyukur pada Allah dengan kebangkitan yang berlaku di bumi Tunis, diikuti dengan Mesir dan Libya, dan beberapa keadaan-keadaan kebangkitan ikhwan muslimin. Dia menggambarkan bahawa agama yang benar ini, wa dinul haq liyudhhirahu, ini akan meliputi di atas muka bumi ini dan akan mengambil tempat yang tinggi, dan Allah SWT menjanjikan kemenangan untuk agama itu, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikun. Sebab apa? Kalau kita lihat 3 ayat ini, bagi mereka yang mula belajar baru nak berjinak, dia nak menghafalnya, biasanya dia akan tertukar-tukar. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, kemudian ada walau karihal kafirun, kemudian ada walau karihal musyrikun. Mula dah dia naik ke atas, naik ke bawah. Zalimin jadi zalimun, tukar-tukar. Lepas tu musyrikun naik ke atas, kafirun turun ke bawah, lepas tu dipedak kan. Susunan itu memang diatur oleh Allah SWT begitu, kerana sifat orang-orang kafir, sifat orang-orang musyrik ini, mereka akan benci kepada kebangkitan itu. Tetapi kalau kita lihat ayat-ayat ini perlu difahami dalam bentuk yang begitu jelas, kerana ayat-ayat ini tidak menafikan. Ayat ini tadi bercakap pasal apa? Jihad. Allah SWT sangat sayang orang yang berjihad pada jalannya, bersungguh-sungguh berperang. Kenapa? Sifat ini perlu, kerana mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang kafir yang akan membenci. Dan Allah kata, walau karihal kafir, walaupun orang-orang kafir membenci, Allah tetap akan mempertahankan agamanya. Walaupun orang-orang musyrikun tak suka, tapi agama ini akan melata. Jadi seolah sifatnya untuk berdepan dengan orang kafir yang tidak suka, untuk berdepan dengan orang musyrik yang tak suka, maka ia memerlukan persiapan dan persediaan. Memang tugas dan peranan Allah, dia akan pastikan cahaya itu tidak padam. Tugas dan peranan Allah, Maha Suci Allah, dia akan pastikan agama ini yuzhirahu, akan melata, mengambil tempat. Tetapi akhirnya Allah SWT akan dengan sifat dan tabiat agama, Allah SWT tidak akan jadikan agama ini seperti yang kita selalu sebut, tabiat agama yang disebutkan oleh Said Qutb rahimahullah dalam kitabnya Hadzal Din. Tabiat agama ini yang pertama, iaitu dia manhaj rabbani. Dia sesuatu yang diturunkan oleh Allah, manhaj rabbani. Tidak boleh kita ketika ini lengkap, teratur, tersusun. Tapi tabiat yang kedua, ia bersifat dengan bazlut taqatil basyariyah, bersifat dengan sifat penggembelengan tenaga manusia. Nah, dekat sini Syekh Qutb telah mengambil bahagian ini untuk tulis dalam buku dia, sehingga mengatakan tabiat agama ini dua, manhaj yang rabbani, yang itu kita payah bincang sebab ia adalah merupakan tugas ulama untuk mengeluarkan ilmu-ilmu daripada Al-Quran dan hadis, daripada kitab-kitab fiqh, untuk menunjukkan agama yang lengkap, sempurna, tersusun, dahsyat dan sebagainya. Tetapi sifat yang kedua, tabiat yang kedua, agama yang lengkap ini tak mungkin ditegakkan di atas muka bumi ini, melainkan mesti ada penggembelengan tenaga manusia, campur tangan manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan ubah nasib satu kaum melainkan kaum itu yang mengubah dirinya. Dan agama ini sifatnya tidak seperti sifat-sifat yang lain. Kalau ikan di laut, Allah kata kun fayakun, maka ikan itu hiduplah dalam lautan. Gunung ganang, pokok-pokok tumbuh silih berganti, kayu balak tombang, hidup lagi anak dia besar-besar mengganti dan sebagainya. Allah kata kun fayakun. Tapi tabiat agama Allah tak kata kun fayakun. Agama yang akan dibenci oleh orang kafir, agama yang akan dibenci oleh orang musyrikun ini, walaupun Allah yang akan mempertahankannya akhirnya nanti, tetapi Allah SWT biarkan agama ini dipertahankan oleh hamba-hambanya. Sebab itu Allah kata Allah sangat sayang
Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Allah sangat sayang orang yang akan berjuang dalam agamanya. Kenapa? Dia berjuang kerana dia akan berdepan dengan orang-orang kafir yang membenci. Dia akan berdepan dengan orang-orang musyrikun yang membenci. Jadi ini gambaran bahagian pertama daripada surah As-Saff ini yang ingin kita lihatkan, kita pertunjukkan bahawa inilah ya ayyuhallazina amanu yang pertama. Allah mulakan dengan lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu bercakap tapi kamu tidak laksanakan? Adapun selepas menggambarkan suasana yang sebegini rupa, dua contoh penganut pengikut agama Nabi Isa dan pengikut Nabi Musa, atau Nabi Musa dan Nabi Isa, dan menceritakan sifat pengikut-pengikut yang orang-orang yang menentang pula agama ini, yang kebanyakan asal daripada pengikut yang setia tapi akhirnya bersama-sama menentang, dan akhirnya Allah SWT menukar bila kita dah merasa kesedaran, oh begitu rupanya agama ini akan dibenci, agama ini akan ditentang, begitu sekali rupanya macam ni. Lalu Allah mula nampak kesedaran kita, dan bila Allah nampak kesedaran kita, disambut dengan ya ayyuhallazina amanu yang kedua, dan ketika itu Allah tawar menawar. Belum perintah lagi. Selepas Allah tawar menawar dan ketika iman makin masuk dalam kita, barulah Allah SWT pergi kepada ya ayyuhallazina amanu yang ketiga. Wallahu a'lam. Jam saya menunjukkan pukul 10. Dan insyaAllah pertama buka kepada majlis kalau ada soalan. Assalamualaikum. Selalunya ataupun kadang-kadang bila dibaca ayat 5 taquluna ma la taf'alun ni kita skopkan kepada seorang tahajud, kita orang tahajud, benda-benda yang kecil. Tapi dalam ayat ni sangat menjelaskan diri Allah sendiri, iaitu Allah fokuskan kepada satu tunjang, iaitu jihad itu sendiri. Maknanya jihad itu akan mendorong segala-galanya, mendorong kita untuk bangun tahajud, melaksanakan tugas dakwah dan tugas amal jama'i ini dengan betul dan sebagainya, dan berteruskan secara istiqamah. Maka Allah SWT akan memberikan kekuatan, membukakan kekuatan-kekuatan untuk kita melaksanakan amal-amal fardhi kita yang lain, yang semestinya juga kita laksanakan, yang kita imani begitu. Kerana kita lihat ia menyedarkan anak suatu keadaan yang sangat menakutkan, bahawa anak telah tidak melaksanakan tugas ini dengan tugas dakwah dan jihad ini dengan sempurna dan sebaiknya dengan ayat ini tadi. Kalau kita lihat peristiwa yang terbaru di Syria, 5,000 yang telah dibunuh, tuan-tuan. 5,000 lebih telah dibunuh. Bermakna kita yang tidak melalui suasana yang sedemikian, yang patut membawa dakwah dengan lebih hebat, mengajak manusia dengan lebih hebat, kita tidak dicabar dan diukur dengan pembunuhan. Sepatutnya kita gunakan segala-galanya ini untuk menyedarkan anak-anak bahawa 5 taquluna ma la taf'alun, kepada dia anak bahawa anda tidak melaksanakan tugas ini. Anda tidak melaksanakan tugas. Sebab Allah SWT tidak fokuskan kepada sekadar sembahyang, puasa, zakat, haji yang dibicarakan oleh masyarakat awam. Tapi ada mereka yang beriman sebenar-benarnya di sini ialah mereka yang beriman kepada Allah dan tidak ragu-ragu berjihad dengan Allah SWT. So komen Ustaz terhadap pada mereka melihat, kebanyakan orang awam kita melihat bahawa 5 taquluna ma la taf'alun dalam konteks amal-amal fardhi saja. Allah. Allah. Bahagian kedua surah As-Saff ni boleh akhir kita sambung tafsir. InsyaAllah. Baik, walaupun kita mengatakan bahawa ayat ini sangat berkaitan dengan asbab nuzul. Asbab nuzulnya apabila mereka bercakap pasal berilah peluang ataupun perintahkanlah kami untuk berjihad selepas berhijrah ke Madinah, yang mana sebelum itu tidak pernah Allah izinkan untuk berjihad melawan kezaliman-kezaliman yang diberikan. Lalu mereka mula bercita-cita berikanlah perintah. Tetapi apabila diperintahkan, ya, terjadilah macam-macam penolakan dan rasa kenapalah diperintahkan dengan ayat-ayat yang lain. Tetapi lafaz Al-Quran ini kita tidak hanya
berpegang kepada sebab ia diturunkan sahaja, tapi ia akan kekal kepada wajah dan zahir ayat itu sendiri. Jadi betul 5 taqulu nama la taf'alun ini satu ketika dulu ditujukan kepada mereka yang pernah menagih untuk berjihad, akhirnya tak nak berjihad. Tetapi hukum ayat ini juga boleh diamalkan kepada dalam semua aspek-aspek yang kembali kepada asal, iaitu apabila kita bercakap, apabila kita berjanji, apabila kita bercita-cita, dan ini kita cantumkan balik dengan apa yang kita bicarakan ketika bercakap pasal lintasan hati. Ada berapa kategori tu? Kalau ilmu itu kita cantumkan. Pertama sekali, kalau di lintasan itu kita panggil hadisun nafs. Yang kedua kita katakan ada apa dah? Al-apa? Al-taradud bila dia dah sampai kepada 50%. Tadi 49 ke bawah. Dan kemudian bila kita dah mula naik 51 sampai ke 99, itu dia panggil al-am. Dan yang keempatnya iaitu al-azam. So kita banyak dalam keadaan kita mula-mula lintasan, sama ada yang baik, bila prakteknya yang baik, tetapi akhirnya kita dah mula naik pada hal kita kata kita nak buat macam ni, usia kita muda, kita masa belajar, kita nak buat ini, tapi akhirnya kita tak buat benda itu. Dan ayat inilah menjadi teguran kepada kita. Ya, asbab nuzulnya berkenaan jihad, dan akhirnya untuk memujuknya pun dengan berjihad juga. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi, untuk berjihad juga. Seolah-olah kita dihempit dengan seruan jihad di tengah-tengah tak buat apa yang kita cakap, dan kemudian dipujuk balik dengan jihad. Maka berarti dalam akhlak kita ia memerlukan kepada pengorbanan jihad untuk kita menjadi seorang yang berakhlak, untuk kita menjadi seorang yang beriman, untuk kita bangun tahajud, untuk kita berpuasa, untuk kita bersedekah, untuk kita korbankan masa kita, untuk kita apa sahaja yang kita korban untuk agama Allah ini. Ia memerlukan kepada pengorbanan, dan biasanya manusia diberi warning oleh Allah macam-macam yang kita cadang nak buat, tapi akhirnya kita tidak betulkan. Dan Allah tidak hukum, maknanya terus buang, tapi Allah memujuk kita balik. Dan sebab itulah ini yang dikatakan proses tarbiyah. Kita buat salah, kita ditegur, dan ini yang dikatakan nafsul lawamah, iaitu kita laum kita mencela, dan kita menyalahkan diri kita balik. Kita mengatakan aku tak apa, ya Allah. Kita menyesal balik, ya. Kita menyesal, kemudian akhirnya kita buat balik, menyesal, buat balik, menyesal balik. Dan inilah proses tarbiyah. Cuba kalau Allah SWT tidak ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim dia, kita buat salah terus dihukum, habis kita. Tapi Alhamdulillah, kita tersalah, kita tergadah, kita menyesal balik, astaghfirullahaladzim, ya Allah. Kemudian kita buat salah balik, astaghfirullahaladzim. Kita buat salah balik, astaghfirullahaladzim. Cuma tak tahu kita mati ketika yang mana, ketika kita tengah buat salah atau kita tengah astaghfirullahaladzim. Kalau kita masih hidup dalam keadaan lawamah lagi. Tapi kalau kita hidup dalam keadaan amarah, nafsu kita, yang langsung tak rasa menyesal kalau kita teruk lah kan, tak ada rasa bersalah langsung. Tapi sekurang-kurangnya kita telah meningkat rasa bersalah. Kita menitiskan air mata, ya Allah, aku tak bangun tahun, aku tak bangun, aku tak pergi solat jemaah, aku tak. Kita rasa menyesal, tapi kita bangkit dari kita, menyesal bangkit lagi. Dan akhirnya kita letakkan segala hidup kita ini akhirnya untuk memastikan kita sentiasa berubah, letakkan target yang paling besar sekali, iaitu kita nak mati dalam berjuang dalam agama Allah ini. Dan bila kita letakkan hadaf itu paling tinggi, insya-Allah dia akan menarik akhlak kita, membetulkan kita, kerana kita bercita-cita untuk mati pada jalan Allah. Sahabat-sahabat sekalian, merasa untuk mati pada jalan Allah akan membuka banyak pintu-pintu kebaikan pada kita. Bayangkan yang kita berdepan dengan musuh Allah, bayangkan kita menangis, kita geram tengok orang Yahudi yang melampau, kita geram kepada maksiat, kita geram pada segala-galanya itu, tapi ia terkawal dalam keadaan yang kita katakan dalam jemaah yang susun ini. Jadi inilah yang membezakan kita daripada orang lain. Kalau kita bermain pada ayat kedua, ketiga dan keempat ini, ia adalah merupakan satu tarbiyah yang sangat penting dalam diri kita. Sebab itu saya sangat mengharapkan agar kita semua menghafal surah As-Saff. Dan bagi mereka yang telah mula terlupa surah As-Saff, maka kembalikanlah balik dengan kita bersama tafsir ini,
semangat untuk kita hafal balik. Dan percayalah apa yang kita pernah hafal, bagi pakcik-pakcik dan abang-abang yang pernah menghafalnya dan telah melupakannya, anda tidak berseorangan, kerana anak-anak muda pun nak hafal juga malam ni. Jadi kita beramai-ramai ingatkan balik dan merasakan setiap kalimah dalam surah As-Saff sangat bermakna pada kita. Lima taqulu ma la taf'alun bukan hanya terbatas kepada untuk berjihad. Ketika ini kita gunakan untuk seperti dikatakan tadi, ketika kita lokit nak bersedekah, gunakan ayat ini untuk membetulkan kita. Ketika kita malas bangun tahajud, gunakan ayat ini untuk betulkan kita. Ketika kita malas nak berpuasa, kita mula-mula nak berjihad. Ketika kita malas nak pergi usrah, dan ketika kita mula sombong untuk mengatakan bahawa usrah ni bertahun-tahun tak berubah-ubah juga, maka jangan salahkan usrah, salahkanlah diri kita. Kerana kita yang tak berubah, bukan usrah yang tak berubah. Salahkanlah diri kita, dan kita masih ada lagi peluang untuk menghabiskan sisa-sisa hidup kita dalam perjuangan ini. Allah. Ada soalan lagi? Adakah dikira bila kita terima risalah ni, bila kita terima ilmu, terima apa yang diajarkan kepada kita, tapi kita tak sampaikan kepada orang lain, adakah ia juga dikira seperti kita cuba mematahkan? Ya, ia bergantung kepada keadaan yang tertentu. Dia berbeza yang kat sini disebutkan yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka dengan sengaja, yurid maknanya mereka yang dengan iradah mereka nak padam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dia berbeza dengan membiarkan cahaya Allah itu untuk dipadamkan. Tetapi akhirnya apabila kita membiarkan, kita dah tahu, kita telah diberikan ilmu oleh Allah SWT untuk sama-sama menjaga benteng. Setiap orang daripada kita ini, bila kita mengucap kalimah syahadah, kita seolah-olah berada di benteng-benteng kena mempertahankan agama ini. Dan apabila kita tidak menggabungkan diri, khususnya bagi kita yang telah mula merasakan bahawa agama ini bukan hanya sekadar sembahyang, puasa, zakat dan haji, tapi kita merupakan meyakini bahawa agama ini suatu yang perlu dipertahankan, diperjuangkan, disampaikan kepada orang lain. Dan apabila kita tidak mahu mempertahankan agama ini, kita dianggap sebagai membiarkan agama ini diserang melalui penjuru yang patutnya kita jaga. Dan memilih untuk tidak mahu mempertahankan agama ini, dia boleh mengheret kita, akhirnya kita bersama-sama memadamkannya. Tetapi dalam konteks ayat ini dia tidak terus begitu. Dia adalah merupakan amaran-amaran, kerana kita ingat orang-orang yang sebelum ini, kalau kita lihat ayat yang ke-8, ayat yang ke-7, bagaimana disebutkan siapakah yang lebih zalim lagi apabila dia menafikan agama Allah selepas dia diajak kepada Islam. Dia nampak keindahan Islam, dia nampak kebenaran Nabi Isa, dia yakin. Dan begitu juga Nabi Musa, dia nampak, pengikut-pengikut mereka nampak bahawa Nabi Musa itu adalah Nabi yang Rasul kepada Allah. Dan begitu juga yakin bahawa Nabi Isa ini adalah Rasul kepada Allah, tapi masih menafikan juga. So dengan penafian itu satu, dan yang kemudian tidak mahu selepas mendapat hidayah, menampak kebenaran itu, tidak mahu sama-sama mempertahankan, dia boleh mengheret kepada akhirnya menyerang agama itu. Ini penyakit yang akan terungkai. Saya awal juga disebut dalam asas tafsir, walaupun dia tidak direct mengatakan begitu, tetapi gambaran yang ditunjukkan iaitu apabila kita sengaja meninggalkan agama ini, akhirnya kita mula tidak mahu mempertahankan agama ini, dan akhirnya kita akan sama-sama memadam. Tapi na'udzubillah, of course lah, kita tidak akan menuduh orang-orang yang tidak mahu memperjuangkan agama Allah itu akan memadam agama Allah. Tetapi seolah-olah ayat ini memberikan amaran yang cukup jelas, amaran yang cukup jelas bahawa apabila kita tidak mahu mempertahankan agama Allah,
kita lah yang akan membuka pintu sehingga orang akan memandang agama Allah. Betul Allah SWT akan jaga agama dia, tetapi Allah tak akan kata kun fayakun. Allah SWT mengharapkan kita sedarlah bahawa kita lah yang kena mempertahankan penjuru agama yang kita jaga ini di mana-mana penjuru yang ada. Satu amaran daripada Allah kalau kita ada terlintas untuk tidak mahu mempertahankan agama ini. Saya cukup tertarik apabila Said Hawa mencuba mencantumkan, sebab Said Hawa ini adalah merupakan antara ulama-ulama ikhwan yang didapati agak unik sikit kerana dia banyak bercakap pasal kerohanian. Ya, pimpinan-pimpinan dan ulama-ulama ikhwan lain juga bercakap pasal kerohanian, tidak nafikan. Tapi Said Hawa dia lebih banyak bercakap pasal kerohanian dan tasawuf, kerana mungkin budaya di Syria ketika itu. Dan Said Hawa ini dia sebelum dia meninggal dia koma lama juga di Jordan, dan ketika itu kami yang berada di Jordan sempat menziarahinya beliau di hospital ketika dia dah mula tak sedar. Ketika itu Ustaz Nasaruddin Mahisa bersama dengan kami dan juga Akhi Puan Abdullah yang dapat anugerah tahun ini, juga bersama-sama melihat suasana Said Hawa yang begitu tinggi nilai kerohaniannya. Dan sebab tu bila dia mula menyebutkan dan anaknya menerangkan tafsir surah As-Saf, sebab anaknya juga seorang alim juga, mengkaitkan ayat yang pertama tadi, sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa huwal azizul hakim, itu seolah lambang kepada kerohanian. Berarti kita merasakan Allah itu suci, kita menyucikan, mengesahkan, menafikan Allah daripada sifat-sifat yang lemah. Kita merasakan pokok, gunung, batu semua berzikir pada Allah. Dan bahagian kedua mula masuk kepada haraki, seolah itu gambaran orang menilai lah. Surah Saf ini mulakan dengan jiwa seorang sufi, dan ini asal bandar kata dakwatul sufiyatun bata, kan? Maknanya kita adalah gerakan sufi yang betul-betul sufi, tapi waktu yang sama kita adalah merupakan gerakan salafi yang juga betul-betul salafi juga. Jadi seolah-olah menggabungkan. Jadi bila kita baca ayat ini menggambarkan betapa pentingnya kita mempunyai jiwa kerohanian yang tinggi, bersih, merasakan semua berzikir, dan waktu yang sama kita juga merupakan seorang haraki. Maka bergabunglah sifat kita ini untuk masuk dalam saf perjuangan dan bersedia untuk mati dalam perjuangan. Dan kalau kita tidak selalu cakap macam ni, maka kita akan menjadi seorang pejuang yang tidak merasakan jihad itu satu benda yang hidup dalam diri kita. Sebab kalau kita merasakan dengan politik dan siasat yang kita lakukan, kita takut orang-orang yang seperti itu akhirnya lupa bahawa sebenarnya agama ini akhirnya akan membawa kita kepada perjuangan. Nak tak nak kita akan memilih untuk bercita-cita mati syahid pada jalannya. Dan sebab itu benda ini kita kena sentiasa hidupkan dalam diri kita tentang cinta dan rindu kita kepada syahadah, iaitu mati syahid. Okey, Allah.